hikmah di sebalik musibah, Fatin, ya. Dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kita terus bersama dengan tetamu kita yang pertama yang juga merupakan individu yang sedang menjadi seorang sukarelawan di kawasan banjir di Hulu Langat. Kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim selaku Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat tengah hari, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Hai, selamat tengah hari semua. Fatin dan Sugi di Tidak sini. mengapa, Datuk. Terima kasih, Datuk, kerana menjadi salah seorang sukarelawan yang tengah membantu juga di Hulu Langat. Sama-sama. Okey, Datuk, kalau boleh kita kongsikan sekarang ni dalam perjalanan difahamkan Datuk sedang menuju ke lokasi yang ingin diberi bantuan tu. Kalau boleh dikongsikan, pagi tadi hujan, bagaimana keadaan di Hulu Langat ketika ini, Datuk? Sekarang ini kita orang berada dekat Hulu Langat dan insya-Allah akan ke Batu 19. Baik. Keadaan memang teruk sangat di sini kerana air memang tak ada. Kemudian air bersih lah, air bersih. Kemudian elektrik pun tak ada. Yang paling kita risau adalah line internet memang sangat teruk. So sebab sekarang ini dalam keadaan yang sangat line pun tidak berapa mengizinkan sebab muka saya nampak blur. Tapi yang penting suara saya dapat sampai dengan baik, insya-Allah. Alhamdulillah, Ya, betul, Datuk. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan jugalah antara barang keperluan sebab ramai sangat ingin memberikan bantuan. Jadi mungkin kalau Datuk boleh kongsikan sebenarnya apa yang diperlukan oleh orang-orang di Hulu Langat, kalau kita boleh spesifikasikan. Okey, sekarang ini bukan saja di Hulu Langat, bukan saja di Selangor, di Shah Alam, tetapi sekarang ini sudah nampaknya ke peringkat yang lebih besar, ke Pahang, Kelantan, Terengganu. Perkara yang saya bersyukur sebab rakyat Malaysia sangat pemurah dan mereka ini nak memberi, nak menyumbang, ya, tak kira siapa pun. Jadi antara perkara yang perlu kita ingat, pertama, kita kena buat kajian tempat ataupun medium untuk kita sumbang. Ya, NGO mana yang kita kenal sebab ramai juga skamer pada hari ini. Ini yang pertama. Ya, kena tahu siapa yang kita nak sumbang. Yang kedua, kita kena orang tahu barang-barang yang kita nak sumbang. Sebabnya bila kita tahu NGO yang betul, mereka akan bagi cadangan dan juga saranan apa yang terbaik. Ada yang perkara paling penting juga yang mereka perlukan ialah wang ringgit. Ya. Sebab kadang-kadang kita bawa barang, diorang dah ada barang tu. Betul. Jadi bila kita bagi duit, diorang boleh beli barang tu sendiri, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka perlukan makanan yang senang dimasak. Sekarang ni ada orang pergi bawa makanan-makanan yang tak masak. Macam mana dia orang nak masak sebab tak ada dapur. Betul tu. Ya, tong gas pun tak ada. Jadi sekarang ni saya mohon sangat kepada pengusaha-pengusaha produk Muslim yang ada barang-barang yang mudah masak tu. Yang kan hari ni ada teknologi. Dia rendam ke, dia tarik ke, dia benda tu jadi masak sendiri. Wallahualam, ada macam-macam cara. Betul. Mungkin boleh ke depan. Pergi jumpa dengan NGO dan juallah dengan harga yang berpatutan kepada NGO ini. Sebab kita nak bantu kan. So ada rendang yang boleh masak tanpa perlu pakai kuali, nasi dan sebagainya. Itu yang diperlukan. Yang ketiga, toto. Ya, toto, tuala wanita. Jadi banyaklah. Begitu juga pakaian-pakaian dalam. Ya, betul. Pakaian dalam lelaki, perempuan, ya, semua tu diperlukan. Ya, sebab ada pula masyarakat kita ni, saya nak nasihatkan jugalah, ya. Kalau nak bagi barang yang ada dekat rumah, tolong jangan bagi barang yang you all tak nak tau. Faham. Ni bagi baju dalam perempuan tali tak ada. Apa cerita? Jadi macam saya kan macam mana orang nak pakai? Saya yang bukan perempuan pun tahu tak boleh pakai. Betul. Jadi nak bagi barang yang ada. Dengar tak? Dengar elok Ya. Putus-putus sedikit. Tapi Datuk, putus sikit. Ya. Datuk, kita juga sebenarnya bersama dengan salah seorang mangsa yang mana telah pun berada dalam talian. Kita bersama dengan Puan Rosita Ramudin, merupakan salah seorang mangsa banjir dari Hulu Langat. Assalamualaikum, Puan Rosita.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan berada di mana sekarang ini? Saya berada di Taman Bukit Indah. Yang mangsa di Dusun Nanding ialah adik saya. Dia seorang OKU pesakit stroke lah. Kalau boleh dikongsikan dengan kami di Wanita hari ini, bagaimana situasi beliau sekarang ini, dalam keadaan yang baik atau bagaimana? Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Selepas kami bawa dia jumpa doktor. Pasal kami pun takutlah sebab apa, kita tak tahu apa dalaman dia setelah berendam lama kan dalam air kan. Baik. Dan Puan Rozita, kalau kami sempat juga melihat visual di mana adik Puan yang menggunakan kerusi roda memang nampak terendam air paras lehernya. Jadi betul. Apa yang sebenarnya berlaku Puan Rozita? Kenapa sehingga airnya paras leher dan masih tidak boleh dikeluarkan? Apa situasi yang berlaku sebenarnya? Okey, kami sebenarnya tidak menyangka air begitu cepat naik. Selalunya di Dusun Nanding, paling tinggi rumah dia dilanda banjir sampai setakat lutut. Ya. Okey, tapi kali ni air cepat naik. Jadi pukul dalam selepas isyak tu, diorang tolak dia ke surau. Sebab surau agak tinggilah kawasannya. 10.56 malam pada Sabtu 18 Disember tu, air dah mula naik ke dalam surau. Lepas tu air semakin naik sampailah ke tahap leher dia. Lepas tu dalam pukul bantuan memang tak dapat datang lah. Pasal air tinggi dan dah laju. Okey, dan pada pukul 7 air dalam surau tu bukan di luar surau ya. Dalam surau surut sikit. Bolehlah nampak dia apa semua. Kita menurut anak buah saya, dia nampak bot datang tetapi bot tak dapat hampir ke kawasan surau sebab di pekarangan surau banyak kereta diparking di situ. Dan banyak benda-benda yang hanyut. Jadi agak berbahaya kepada bot jugalah. Puan Rozita, kalau boleh dikongsikan juga selesai air surut, apa antara yang dikongsikan adik Puan sendiri? Apa antara keadaan situasi cemas, bagaimana beliau bertahan dalam keadaan situasi beliau begitu? Ada antara yang dikongsikan? Ada, pasal dia ditemani oleh anaknya. Okey. Dan kami pun selalu selalu call, selalu WhatsApp kan bagi kata semangat dan doa memang tak putuslah daripada kami adik-beradik, saudara mara di Singapura dan di Kuala Lumpur lah. Okey. Baik, kita nak berbalik kepada Datuk semula. Kalau Datuk masih lagi bersama kita? Datuk? Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan bersama dengan Datuk. Ya, betul. Antara yang boleh dilihat di sini kan, antara situasi yang menimpa adik Puan Rozita sendiri kan, kekuatan emosi ketika itu. Beliau bertahan selama berapa lama sebenarnya? Berapa jam? Okey, daripada air start naik, daripada pukul 11 tu dah naik lah. Sampai ke tahap perut dia ialah orang OKU dia mana boleh nak panjat kan? Betul. Jadi sampai kat leher sampai kat leher tu memang cemas lah. Kami semua cemas. Memang cemas. Tapi kita tak naklah panik sangat. Call dia, asyik call dia. Nanti dia panik kan. Ini situasi sebaik sahaja selesai. Mungkin beliau lapar kan, terus diberikan makanan. Pukul 7 air dah surut. Anak buah saya turun daripada surau. Air masih di luar surau, air masih tinggi. Dia pergi balik ke rumah. Terjumpa sepaket biskut yang terselamat. Dan dia buat balik biskut tu, dia kasih ayah dia makan. Okey, faham. Pasal masa tu ayahnya dah menggigil dah. Dah kesejukan, dah lapar. Ya, walaupun kami bila tengok visual tu sebab Puan Rozita ya, sebagai seorang anak yang bersama dengan ayah dan sebagai seorang adik yang mendengar melihat semua ini pastinya susah untuk anda menerimanya, tapi kami bersyukurlah yang adik Puan Rozita kini selamat. Dan di mana beliau berada sekarang ini Puan Rozita? Sekarang ni dia berada dengan saya di rumah saya di Taman Bukit Indah, Ampang, Selangor. Telah sempat berjumpa dengan doktor ke apa ke untuk memantau keadaan kesihatannya? Sudah, kami dah bawa dia jumpa doktor dah cek semua. Alhamdulillah tak ada apa, cuma sedikit trauma dan dia dibagi ubat lah. Sebab ubat-ubat dia banyak direndam kan. Faham. Pastinya akan mengambil masa sebab trauma yang dilalui ini bukan perkara yang kecil. Insiden ini tidak diduga berada dalam keadaan begitu, terendam air begitu. Air dah naik sehingga paras leher, tak ada ubat, tak ada makanan. Memang seorang survivor lah abang sesuatu Puan. yang sangat-sangat berat sebenarnya untuk kita kan. Lagi-lagi adik Puan Rozita yang
orang kata dalam keadaan beliau begitu, kita harapkan segala semua ahli keluarga dapat memberikan sokongan moral, kekuatan kepada beliau untuk terus kuat selepas ini. Bukan senang untuk seseorang itu trauma dan untuk pulih kan, Sugi kan? Betul. Dan Puan Rozita, kalau boleh saya tanya juga, Puan Rozita tahu apa-apa informasi mengenai orang-orang lain yang tersekat dalam masjid pada masa itu tak? Okey, dalam surau tu saya diberitahu oleh adik saya ada beberapa orang OKU. Okey, yang mana-mana orang OKU diorang tolak ramai-ramai ke dalam surau. Dan yang lain diorang semua panjat atas bumbung. Okey. Rumah kawasan situ memang semuanya air naik sampai tahap hampir mencecah ceiling rumah lah. Rumah teres satu tingkat ya. Barang-barang semua kiranya dah kena buang semualah. Total loss lah. Semua habis, tak boleh digunalah. Tak terang kan. Tapi bantuan sudah mula masuk, Puan Rozita? Kami semalam semalam kami dah mulalah, pasal air pun dah ada semua kan. Kami dah mula cuci. Bukan cuci lah, bersihkan, buang sampah-sampah. Jadi barang-barang dah tak boleh pakai kan, jadi terkumpulkan di luar. Dan hari ini alhamdulillah tim Rapid KL datang untuk membantu membersihkan rumah adik saya lah. Alhamdulillah. Kita harapkan ramai lagi mereka yang tampil membantu dalam situasi getir ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Rozita Ramudin. Kirim salam kami kepada adik Puan Rozita sendiri ya. InsyaAllah. Jaga diri. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Fatin, kalau nak bercakap mengenai hikmah di sebalik musibah ni, ramai orang tampil secara bersama untuk membantu. Tapi faham, kita tidak perlu musibah sebegini untuk tampil bersama. Tapi kalau kita nak melihatnya dari sudut yang lain, semua orang datang bersama sebagai satu rakyat Malaysia. Betul. Di setiap pelusuk datang, walaupun mereka kadang-kadang menghulurkan bantuan dari segi wang ringgit, bantuan keperluan dan juga tenaga sebenarnya. Itu sebenarnya hikmah yang dapat kita lihat dalam keadaan kita menghadapi musibah banjir ini. Tak kira bangsa agama juga mereka tampil nak memastikan keadaan kita setiap daripada mangsa-mangsa itu baik. Okey. Kita nak terus lagi bersama dengan salah seorang mangsa banjir di Mentakap Pahang iaitu Puan Nur Ashikin Haji Sulaiman yang telah pun bersama kami. Assalamualaikum Puan Ashikin. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan Nur Ashikin, kalau tadi kami juga dah kongsikan keadaan di Mentakap Pahang begitu teruk sekali, tapi mungkin Puan Ashikin sendiri boleh kongsikan apakah keadaan sekarang terkini di situ. Okey, terima kasih Saudari Fatin dan Saudari Sugita. Bagi Kak Ashikin di Temeloh Pahang ni, khususnya di Mentakap, rumah-rumah semua memang tak dapat diselamatkan semua kan. Jadi walaupun dalam suasana cuaca yang agak panas sekarang ni dah 2-3 hari, tapi air nak kata trend menurun tu sangat sedikit. Jadi kami semua memang tidak boleh lagi balik ke rumah masing-masing. Masing-masing semua ada bumbung, nampak bumbung lagi, bumbung semua memang tak boleh lah. Jadi dekat area sini Mentakap, khususnya di kampung Kak Ashikin sendiri, di kampung Gajah Mati Sungai Buloh, memang total loss. Boleh katakan semua dalam keadaan yang masih lagi sangat teruklah, banjir yang sangat teruk kali ini. Kami memang tak menyangka lah Saudari Sugita dan Saudari Fatin sebab sebelum ni awal tahun baru ni pun kami dah mengalami banjir dalam tahun yang sama pada 2-3 hari bulan Januari, selama seminggu lebih kurang 14 hari macam tu. Dan kali ini lebih teruk lagi dan dikatakan suasananya lebih teruk daripada tahun 1971. Itulah keadaannya. Kak Ashikin, maaf saya mencelah. Kalau kita melihat kepada visual yang dikongsikan Kak Ashikin sendiri kan, air naik. Saya kira ini dalam paras peha ni kan, dan juga tadi kalau kita tengok ada usaha mengangkat peti ais untuk letak di atas satu kawasan yang lebih tinggi. Kalau boleh Kak Sini kongsikan antara barang-barang lain yang sempat diselamatkan. Ya, pada mulanya pada 18 hari bulan, 19 hari bulan hari hujan reda renyai. Jadi 18-19 hari bulan tu kami satu keluarga dah standby dah dengan barang-barang elektrik, barang-barang yang keperluan asas semua tu dah bawa naik atas. Ya, tingkat 2. Tapi malangnya
20 hari bulan hari hujan yang tidak henti-henti ni, dapat maklum arus 2 pun dinaiki air. Jadi barang yang kami selamatkan pada peringkat awal itu, barang elektrik, katil ke dapur dan semua bagai barang elektrik semua memang total loss lah. Boleh katakan kali ini memang tak dapat diselamatkan apa-apa saja. Kecuali kita dah standby macam dokumen-dokumen penting kan. Jadi dah berulang kali berlaku banjir ni, kita cuma dapat selamatkan nyawa dengan dokumen penting je lah. Itu yang penting. Lain-lain tu memang tak dapat dia dah selamatkan apa-apa satu pun. Walaupun kita dah bawa naik ke tingkat atas, tapi masih lagi. Betul. Hingga sekarang lagi belum surut lagi lah air tu. Pada masa itu yang penting adalah nyawa, ya Puan Ashikin, nyawa dan seperti yang Puan kongsikan dokumen juga. Tapi Puan nak tanya jugalah, dalam situasi sebegini kan biasanya orang tua dan kanak-kanak kita sering risaukan mereka. Dan dalam visual tadi saya lihat ada juga kanak-kanak yang tengah duduk. Mungkin bagi mereka air banjir macam swimming pool, main-main kan. Tapi macam mana situasi itu, dalam situasi itu untuk tenangkan mereka, lepas tu nak jaga lagi orang tua, nak selamatkan barang-barang yang boleh diselamatkan. Ya, dalam pada masa yang sama, selain daripada kita mengangkut barang-barang tu, kanak-kanak ni dia berseronok kan. Kali pertama ada yang kali pertama mengalami semua macam ni. Jadi sambil-sambil tu ibu bapa lah kena memastikan anak-anak dalam keadaan yang selamat. Sambil kita mengemas barang, mata ni kita memang mandang ke anak-anak. Walaupun tangan kita ni dengan barang, mata kita memang kepada anak-anak. Maknanya kita bimbang. Mereka nak membantu dalam masa yang sama, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kan malang tidak berubah. Jadi kita kena pastikan anak-anak tu juga paling penting lah selain daripada kita punya barang-barang tu. Puan Shikin, kalau boleh juga kami nak tanyakan antara keperluan yang diperlukan ketika ini. Kalau kita tahu habis tak dapat diselamatkan hanyalah dokumen-dokumen dan juga membawa diri je untuk kita selamatkan dahulu. Apa antara keperluan yang diperlukan di Mentakap khususnya? Jadi sekarang ni kalau kita tengok kebanyakannya penduduk ataupun mangsa yang berada di Badan Mentakap ni masing-masing berada di PPS ataupun Pusat Pembinaan Sementara. Maknanya ada yang Pusat Pembinaan Sementara pun dah dinaiki air kan. Jadi barang cari tempat-tempat tinggi. Jadi sekarang ni keperluan mereka barang makanan, toto, tika, pampers kanak-kanak, pampers dewasa, pampers yang makanan macam itulah. Barang-barang keperluan wanita khususnya. Yang tu sekarang ni JKM dan pihak-pihak berwajib ke pimpinan masyarakat tempat masing-masing saling turun bantu-membantu antara satu sama lain. Sebab sekarang ni memang kita dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang cemas, panik semuanya dalam keadaan yang huru-hara begini. Jadi kita kena tahu situasi yang agak yang orang kata nak slowkan kita punya kecemasan masa-masa ni. Jadi pemimpin ataupun orang-orang yang saling membantu ni memang tak putus tangan lah membantu dan sebagainya. Jadi barang-barang keperluan tu seperti saya sebutkan tadi lah, seperti tika, barang-barang makanan basah. Sekarang ni barang-barang makanan basah kalau kita tengok di Temelloh ni dah total loss. Mentakap, pasar raya semua dah tak ada dah. Kalau orang nak balik masuk pun nak lalu kat mana. Kan? Jadi kita makan apa yang ada je lah. Biasa musim banjir ni sardin, telur. Itulah. Ikan bilis, itu makanan yang ada. Dan tapi setakat ni Puan Ashikin nak tanyalah, mungkin situasi yang dialami ini walaupun pernah mengalami banjir tapi sekarang ini tidak disangka langsung kan, lebih teruk apa yang melanda. Perasaan yang apabila Puan Ashikin berkongsi, dalam suara Puan Ashikin rasanya macam ada harapan ya, semuanya akan beralih pulih, boleh balik ke rumah, boleh bersihkan. Tapi sebenarnya dalam hati Puan Ashikin dan kepala Puan Ashikin, apa yang sedang Puan fikirkan, apa yang sedang Puan lalui? Kalau boleh kongsikan. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, kita mikirkan keperluan-keperluan yang akan datang dah. Semua dah tak ada dah tak ada apa-apa. Maknanya kita sekarang ni berkongsi adik-beradik memikirkan apa yang kita nak perlu bantu dekat rumah family ni. Kan, dari segi barang-barang dapur contohnya, barang-barang elektrik memang dah total loss, semua kita istilah kita nak menyebut satu persatu. Tapi yang kita mengalami sekarang ni memang tak sama kita alami banjir sebelum ni yang terlalu teruk. Maksudnya orang zaman 71 dulu dah mengalami, kita zaman sekarang ni pun mengalami lebih teruk daripada mereka. Jadi kita tak terkata lah apa yang kita perlukan. Sebab
banyak benda-benda yang perlu dibaiki, kan, elektrik, rumah dan sebagainya. Ya, perabot-perabot tu jangan nak cakap lah, memang sudah jadi macam biskut Mary lah ada orangnya. Jadinya yang pentingnya sekarang ni kesihatan ibu bapa, kesihatan anak-anak yang tu kita dahulukan dulu. Baik, kita doakan untuk Puan Nashikin dan juga keluarga serta seluruh penduduk yang terkesan dalam banjir di Mentakap, Pahang dan juga seluruh yang terkesan dipermudahkan urusan. Semoga terus kuat dalam menghadapi bencana ini, musibah ini. Sampaikan salam kami kepada ahli keluarga Puan Shikin. Ya, terima kasih dan jaga diri ya Puan Terus jaga Syikin. diri. Beri sejuta. Ya, dan Puan Syikin kalau ingin bantuan boleh terus ke WHI ataupun hubungi yang Puan tahu untuk memintanya ya. Jangan segan-segan. Betul. InsyaAllah. Terima kasih Jaga banyak. diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak boleh nak tipu lah kan apa yang dikongsikan Puan Nashikin tadi, sebab sebenarnya kita melihat kepada apa yang dikongsikan di Mentakap tu lebih teruk sebenarnya apa yang berlaku di Selangor ini. Itulah sebenarnya kan hikmah yang kita dapat melalui bencana ini. Satunya pengalaman baru yang mungkin kita bersatu antara satu keluarga kan untuk kita selamatkan, tak kiralah nyawa, barang-barang keperluan dan sebagainya. Itu antara orang kata membuka lembaran baru untuk kita 2022 ni, insya-Allah lebih baik. Betul. Fatih, kalau kita lihat apa yang berlaku ini adalah orang kata act of nature kan. Okey, tapi kita tidak ada kuasa untuk menghalang apa yang berlaku. Tapi kalau kita lihat daripada apa yang Puan Syikin kongsikan, Puan Rozita kongsikan, dalam suara mereka itu, mungkin saya boleh rasakan yang mereka macam ni dah berlaku, tapi selepas ini apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita sama-sama membantu mereka dalam memberikan sokongan yang kita boleh. Selepas ini buat masa sekarang kita tengah memberikan bantuan seperti makanan dan segalanya, tapi selepas ini recovery di mana mereka perlu membersihkan rumah, mengagihkan barang-barang, segala keperluan rumah seperti yang Puan Syikin kongsikan. Di masa itu juga kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Dan terutama kepada mereka yang terjejas banjir dan juga mereka yang mengalami atau menghadapi bencana-bencana seperti tanah runtuh kan Sugi, dan juga flat Sri Johor yang terbakar baru-baru ini. Semoga mereka kuat dan mereka terus tabah dalam mengharungi cabaran dan juga musibah ini, insya-Allah. Betul. Dan berbalik, saya juga ingin berbalik kepada apa yang Datuk telah kongsikan tadi. Kalau kita nak memberikan bantuan, kita tanya dahulu apa bantuan yang mereka perlukan, sebab kadang-kadang NGO lebih mengetahui apa yang mereka perlukan, dan kita kadang-kadang ingin memberikan bantuan. Betul, tidak dinafikan semua orang ada rasa empati itu untuk memberikan bantuan. Dan kita kadang-kadang nak memberikan bantuan yang kita rasa mereka perlukan, tapi mereka sudah ada keperluan itu. Jadi kalau boleh kita berikan apa yang sebenarnya diperlukan mereka. Di media sosial saya juga terbaca kan Sugi, ada antara inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh rakyat Malaysia sebenarnya. Mereka mengumpulkan antara perabot-perabot terpakai dan juga antara pakaian-pakaian bayi, yang mana itu sangat-sangatlah menjadi keperluan ketika ini untuk mereka yang dah kehilangan segala-galanya, rumah dan juga keperluan di rumah. Jadi apa yang kami ingin sekali lagi tekankan di sini adalah kita rakyat, kita ada satu sama lain. Jadi rakyat sentiasa membantu rakyat, dan kita teruskan usaha kita bukan sahaja pada masa ini, bukan sahaja ketika dilanda bencana banjir sebegini, tetapi tidak kira masa, sentiasa bersatu padu sebagai rakyat Malaysia.